Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bertajuk, jika PM gagal bubar parlimen, dia akan digantung keahlian UMNO seperti saya. 1 Oktober 2022. Berita penuh. Ketua UMNO Al-Star Muhammad Yusuf Ismail berkata, dia belum menerima sebarang makluman rasmi berhubung penggantungan keahliannya daripada parti itu. Namun, Muhammad Yusuf percaya tindakan terhadap dirinya itu merupakan isyarat kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob jika gagal membubarkan parlimen dalam masa terdekat. Katanya, saya percaya ini juga adalah isyarat kepada Perdana Menteri. Jika Dewan Rakyat tidak dibubarkan segera, maka dia juga akan digantung seperti saya. Katanya lagi, saya agak kesal kerana hukuman ke atasnya dilihat lebih berat berbanding hukuman ke atas bekas ahli MKT UMNO, Lokman Nur Adam, yang lebih banyak memburukkan Perdana Menteri. Katanya pada satu kenyataan hari ini. Tambahnya lagi, dia ada mengkritik Presiden tetapi hanya dalam kumpulan WhatsApp Ketua Bahagian UMNO. Semalam, MKT UMNO dilaporkan membuat keputusan menggantung keahlian Muhammad Yusuf dan ahli Parlimen Pasir Salang Tajuddin Abdul Rahman. Kedua-dua mereka digantung keahlian selama 6 tahun ataupun 2 penggal. Sementara itu, Muhammad Yusuf berkata, dia hanya mengetahui perkara itu melalui rakan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO selepas mesyuarat malam tadi. Katanya, sehingga kini tiada makluman rasmi mengenai dibuat di ibu pejabat UMNO kepada saya dan belum memikirkan sama ada akan membuat rayuan terhadap keputusan itu. Katanya, saya percaya keputusan penggantungan yang diumumkan pada mesyuarat MKT UMNO itu adalah kesan tindakan saya yang kerap mengkritik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, namun dilakukan secara tertutup. Setakat ini, saya belum dimaklumkan secara rasmi mengenai hukuman penggantungan 6 tahun ini. Hanya dimaklumkan beberapa rakan MKT melalui panggilan telefon malam tadi, katanya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Sudah selesai kes si Zahid. Sudah selesai, dia sudah dilepaskan. Tapi persoalan yang penting adalah kenapa hakim membebaskan dia. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, rupa-rupanya ini antara sebab kenapa hakim bebaskan Zahid Hamidi. Nombor 1, banyak sebab dia, tapi saya kongsi satu dulu supaya kamu tunggu video yang seterusnya. Nombor 1, hakim kata ada kemungkinan uang suapan dikongsi 3 saksi penting, kata hakim. Wow, jadi kalau begitu saksi ini perlu disiasat ini. Kalau betul ada kemungkinan uang suapan dikongsi 3 saksi penting, ini mesti disiasat. Siapa itu saksi itu? Dan diorang mesti diambil tindakan sebab dioranglah menjadikan si Zahid dalam masalah. Tapi kita baca dulu ya. Terdapat kemungkinan uang suapan yang dikatakan dibayar kepada Presiden UMNO sekarang ini dan pengerusi Barisan Nasional sekarang ini, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi,
telah diagihkan kepada 3 saksi utama pendakwaan yang dilihat melalui gaya hidup mewah mereka. Wah, 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 wah. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa dalam penghakimannya berkata, ruangan komentar yang dibiarkan kosong pada Ledger Syarikat Ultra Kirana Sdn Berhad UKSB menimbulkan kemungkinan rumusan. Wang suapan itu telah diagihkan kepada saksi seperti yang dicadangkan oleh peguam bela Presiden UMNO itu. Ketiga-tiga saksi utama pendakwaan itu adalah bekas pengarah UKSB Harry Lee Wui Kyun, yaitu saksi pendakwaan ke-15, Wan Koires Shah Wan Abdul Ghani, saksi pendakwaan ke-16, serta bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong Sun, yaitu saksi pendakwaan ke-17. Kalau betul diorang ini ada harapan, ada risiko diorang yang berbagi-bagi itu duit suapan, saya rasa diorang ini perlu disiasat. Nanti kalau tidak, nanti terjadi lagi perkara lain. Jadi bagus disiasat, jangan dibiarkan. Hakim juga yang telah membacakan penghakiman itu yang lebih daripada 2 jam itu berkata, setiap daripada saksi itu memiliki 1 unit hartanah di pavilion. Wow, kaya gila ini. Di mana Wan Koiros juga memiliki seunit banglo di Putrajaya, 1 unit kediaman berkembar di Cyberjaya, 2 kendaraan Range Rover dan motosikal mewah serta membayar cukai berjuta-juta ringgit. Wah, baru bayar cukai sudah berjuta-juta. Ini yang bikin trigger ini, bikin sanksi. Hakim itu menjelaskan tanpa bukti sokongan yang kukuh, beliau tidak boleh membuat penemuan bahawa wang berkenaan sebenarnya diterima oleh ahli Parlimen Bagan Datuk itu, seperti yang dicadangkan oleh pendakwaan, berdasarkan transaksi yang direkodkan dalam ledger tanpa bukti rekod melalui tanda nota Z dan ZH. Selanjutnya Muhammad Yazid berkata, Wui Kyun dan Wan Koiresh dalam keterangan mereka ketika disoal balas bersetuju bahawa tiada bukti bebas yang menyokong keterangan mereka bahawa wang itu sebenarnya dibayar kepada Ahmad Zahid. Amat mengejutkan. Inilah kalau bangun pagi-pagi kan masih bingung kepala. Mengujakan dengan mengejutkan pun tak dapat kau kasih banding. Amat mengejutkan bahawa Siong Sun, yaitu individu yang membuat ledger UKSB, mengakui ketika disoal balas bahawa penyerahan kedua wang suapan berjumlah 3 juta ringgit Malaysia yang dimasukkan dalam sebuah bagasi adalah keterangannya yang difikirkan kemudian. Okey, kamu boleh baca ini di dalam biharian.com.my bertarikh 23 September. Tajuk dia, ada kemungkinan wang suapan dikongsi 3 saksi penting, kata hakim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ternyata Anwar Ibrahim manja. Anwar pula. Bukan Anwar. Salah cakap. Minta maaf. Najib Razak yang manja. Baru sekejap masuk penjara sudah sakit perut. Sudah sakit perut, kena gastrik kah, kenapa kah. Kesian juga lah dia. Tapi dibandingkan dengan Anwar Ibrahim, memang nampaknya Najib agak manja lah. Biasa tinggal di Istana Kayangan. Anwar Ibrahim mendedahkan bagaimana keadaan dia berbanding dengan Najib Razak. Mana lebih baik, mana lebih hebat. Tapi Anwar tenang jadi penjara. Najib Razak keluar masuk pergi hospital, minta ikon ke? Itu pertanyaan. Okey. Zaman Najib perintah dulu, di penjara saya tidur di lantai, kata Anwar Ibrahim. Najib Razak walaupun susah tapi dia kena bagi kipas. Ada tilam pun. Perungutan berkaitan keadaan Najib Razak di penjara termasuk yang menyamakannya dengan keadaan Nelson Mandela tidak harus dilayan, kata Anwar Ibrahim. Hebat. Kalau kamu ikut cara saya tak pedulikan perkara-perkara remeh ini, kata Anwar. Tambahnya lagi, saya dengar ada yang kata dia menderita dan Anwar dapat layanan lebih baik semasa di penjara. Lepas tu Anwar bilang, pada masa dia perintah, saya tak cakap zaman bawah Mahathir Mohamad.
Saya duduk atas lantai berminggu-minggu. Sebelum doktor datang dan kata beri dia katil atas alasan klinikal untuk masalah belakang dia. Najib Razak baru berapa hari sudah dia dapat pergi hospital lah. Okey, jadi Anwar Ibrahim pun cakap lagi, makanan pula tentulah makanan penjara, kata Anwar dalam satu wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini. Anwar Ibrahim pada ketika itu telah menjalani pemenjaraan selama 10 tahun sepanjang hidupnya, iaitu 20 bulan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada 1970-an dan 5 tahun dari 1999 sampai tahun 2004 dan 3 tahun dari 2015 sampai 2018. Wow. Najib Razak baru tidak sampai 1 bulan lagi. Sudah cukup sebulan. Sudah cukup sebulan. Patut kita raikan dengan kek ini. Nanti saya kasih belanja kek. Kita mesti raikan cukupnya 1 bulan Najib di penjara. Baru 1 bulan. Rasa macam 10 tahun pula kan. Okey, so harap-harap Najib Razak lepas ini tubuh badan dia lebih kuat, lebih kuat imun badan dia untuk lawan keadaan yang memang tidak sempurna di penjara. Memang tidak seronok pun di penjara. Itulah waktu buat salah dulu, tidak kau pikir sudah masuk di penjara, sengsara kan, sakit, panas. Jadi ini satu pengajaran untuk orang-orang yang ada kuasa, yang ada risiko untuk dapat banyak rasuah. Sebelum curi, sebelum rompak, sebelum minta rasuah, pikir-pikir dulu. Sebelum susah, nanti susah baru kau susah. Okey, selamat hari Minggu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat berhujung minggu bersama keluarga. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Jumpa lagi, bye bye.